Okey. So, kita mula dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Okay, alhamdulillah. Bagi kita jumpa pada malam ni. Jadi untuk malam ni, maksud saya untuk kelas online ni saya rasa memang mungkin tak ramai sebab kita dah mula buka di center. Okay, so tak ada masalah. Kita on juga kelas ni untuk siapa yang boleh join lah. Okay, so untuk kelas kita, setakat ni insyaAllah, setakat perancangan saya kita akan buat setiap hari Rabu. Sebab Selasa kita akan buat di center. Ataupun mungkin buat setiap hari Selasa, Rabu buat di center, tengok keadaan lah. Nanti saya akan maklum. Okay. Cuma kelas dekat online ni kita akan on lah, terutama kepada yang tak dapat join. Dan kita akan teruskan sehingga ke penghujung lah, maksudnya sehingga ke habis pelajaran lah. Okay. So saya akan buat 2 kelas, satu di online, satu lagi di center. Cuma hari je saya tak decide lagi, mungkin 2 minggu lagi lah. Minggu depan. Buku. Minggu depan kita okay, minggu depan kita akan buat dulu kelas di center pada yang belum yang baru nak join. So untuk minggu ni kita on dululah untuk online. Okay, cuma nanti apa-apa saya akan maklum lah. Okay, so tak ada masalah siapa yang join fizikal nak join online jugalah. Boleh on je. Okay, jadi untuk hari ni kita akan mula terus kepada pelajaran kita hari ni. Okay. So minggu lepas ataupun minggu sebelum ni kita dah bincang tentang alif lam, tentang makhraj. So hari ni kita akan masuk kepada pelajaran seterusnya iaitu hukum alif lam. Okay. So boleh. Alright, sebelum kita mula, okay. Nampak ke? Nampak Okay, nampak yang dekat ni dekat skrin saya ni. Okay, insyaAllah harapnya nampak. Sorry. Okay, so hari ini kita akan masuk ke pelajaran alif lam qamariyah. Okay, so inilah dia. Okay, kalau ada yang ada buku boleh tengok. So hari ini kita akan belajar hukum alif lam. Okay, alif lam qamariyah. Alif lam ada 2 sahaja iaitu alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah. Okay, so hari ini kita akan masuk dulu yang pertama iaitu bacaan alif lam qamariyah. Kalau suara saya tak dengar bagi tahu line putus ke apa ke, insya-Allah harapnya baiklah. Okay, so apa yang kita nak belajar sebenarnya dengan hukum alif lam ni? Okay, so kejap okay, untuk alif lam, okay. Nampak kat skrin saya? Boleh nampak? Okay. Okay, terima kasih. Okay, so untuk hukum alif lam, kita nak belajar sebenarnya cara membunyikan huruf lam lah. Okay. Kita nak belajar cara membunyikan hukum lam, huruf lam tu lah. Dia ada 2, macam saya sebut tadi, alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah. So hari ini kita nak belajar satu sahaja iaitu alif lam qamariyah. Hari ini pengenalan sajalah. Okay. So alif lam, begini ejaan alif lam dia ada 2, sama ada alif dengan lam tu macam ni, lam tu ada sukun, ataupun yang kedua masih lagi sama hamzah tu, and then ada lam, lepas tu dah ada huruf, dah akan bertemu dengan huruf berbaris sabdulah. So ada 2 jenis lam. Okay. Cuma apa yang kita nak fokus di sini adalah huruf ini. Alif tu. Kita panggil alif apa ni yang ada lambang ni? Kita panggil apa tu? Alif apa tu? Hamzah apa tu? Ada yang nak teka-teka? Tak ada. Kita nak tengok iaitu bunyi. Dengar suara saya? Okey. Kita nak tengok iaitu cara membunyikan hamzah wasal. Okey, kita panggil dia hamzah wasal. Okey. So, apa maksud wasal?
Maksud wasal, wasal ni maksudnya menyambung lah. Kita nak belajar cara membunyikan huruf hamzah ni lah. Okey, boleh? Dengar suara saya? Okey, ada nak tanya setakat ni untuk yang ada nak tanya setakat ni? Tak ada. Okey, so kita tengok hukum hamzah. Saya pergi hamzah dahulu. Okey. Huruf hamzah yang ditulis begini kita panggil hamzah wasal. Dia ada dua fungsi utama. Okey. Pertama untuk macam biasalah sambung bacaan. Maksudnya daripada belakang kita akan sambung je bunyi dia. Okey. Alright. So yang kedua tugas dia adalah memulakan bacaan. Okey. So kalau kita jumpa hamzah wasal, secara automatiknya dia adalah huruf di hadapan. Maksudnya kalau kalimah tu dia adalah huruf yang pertama lah. Okay, so tugas dia adalah untuk memulakan bacaan. So dekat sini bila kita nak mulakan bacaan dengan dia, apa yang akan berlaku? Kita akan ada alami sedikit masalah iaitu hendak mengetahui cara membunyikan huruf hamzah wasal. Maksudnya baris dia. Okay, kita nak tahu baris dia sama ada baris apa yang ada. Sama ada di atas, bawah ataupun hadapan kan. So kita nak tahu di atas, bawah, depannya lah. Okey. Dapat setakat ni? Okey. Clear suara saya? Baik. Ya, Ustaz. Okey. Okey. Ya. Terima kasih. Okey, so kita tengok hamzah wasal. Dia ada berapa baris tadi saya bagi? Ada 3 je kan? Atas, bawah ataupun hadapan lah. Okey, so kita tengok. Okey, dia ada 4 sahaja. Okey. Kita bagi dulu dia punya ni. Ya, tambah waktu. Okey, So, ikutkan dia ada tadi saya bagi ada 4 jenis. Okey, so kita tengok dekat sini yang pertama adalah bunyi ataupun okey, kita tengok yang dua ni iaitu huruf dia lah. Okey, ataupun baris. Okey. Yang ini baris. Yang ini huruf hamzah. Huruf hamzah. Okey, so kita tengok yang pertama tu. Kalau tadi huruf apa? Alif lam. Hamzah akan baris apa? Hamzah tu akan baris. Dia akan baris. Dia akan baris atas. Okey. Boleh? Kalau hamzah, maksudnya hamzah ni dia akan jadi baris atas lah. Kita akan baca dia al. Okey, dapat? Itu bunyi dia lah. Kalau ini huruf yang pertama hamzah yang pertama lah. Okey, so kalau huruf yang kita tengok huruf yang ketiga. Okey, kalau huruf ketiga ni maksudnya contoh kita jumpa kalimah dalam surah Fatihah kan. Okey, macam ni. Okey, huruf ketiga dia yang mana? Huruf ketiga huruf dal lah. Okey. Hamzah yang pertama, ha kedua, dal huruf yang ketiga. So, dal tadi baris apa tu? Bawah. Dal baris bawah, maka hamzah akan baris bawah. Okey, boleh? So ni dal ni, so kita baca ihdina kan? Kita baca ihdina. Baik. Okey, seterusnya bolehkah kesakan ni boleh ikut? Boleh. Okey, yang ketiga. Kalau huruf dia, okey contoh je. Huruf dia kita baik ini contoh je, tak ada ikut dalam Quran Okey, huruf ketiga dia baris hadapan. Okey, huruf ketiga dia baris depan. Okey, ta tu saya letak ta tu baris hadapan, maka hamzah akan baris Hadapan. betul. Hamzah akan baris hadapan. Boleh? Okey, yang keempat. Okey, kita ambil huruf yang seterusnya, huruf ketiga baris atas. Contoh. Okey, so huruf pertama akan baris apa?
Atas. Huruf pertama hamzah itu akan jadi baris. Atas. Atas. Huruf atas. So huruf ketiga akan baris bawah. So kita baca dia iqra. Boleh? Iqra. Kita tak baca aqra. Okey. So key dia dekat sini apa dia? Iaitu huruf hanya alif lam sahaja. Okey, alif lam sahaja yang pertama ni akan huruf hamzah dia baris atas. So kita baca alhamdu ar-rahman kan. So hanya alif lam sahaja yang akan baris atas. Atas. Okey. Huruf yang lain kalau huruf baris bawah tak ada masalah. Bawah. Okey. Kalau depan hadapan. Cuma bila baris atas sahaja huruf dia akan jadi baris Bawah. So dia agak kita panggil unik lah. Okey. So dia akan jadi unik. So kalau alif lam dia akan stay dekat atas tanpa mengira huruf yang ketiga. Huruf ketiga di atas ke bawah ke depan, hamzah ini tetap baris atas. Boleh? Dapat? Ada kena tanya? Tak ada. Saya kurang faham ya pasal iqra tu. Kenapa hamzah di bawah? Okey. Untuk huruf di sini, maksudnya untuk kalimah, semua huruf ketiga mudah dia. Semua huruf ketiga yang baris atas, maka huruf pertama dia adalah baris bawah. Kenapa dia baris bawah? Sebab huruf pertama dia baris atas. Huruf ketiga dia baris atas, maaf. Kenapa macam tu? Sebab dia sebenarnya lebih pada tata bahasa Arab lah. Itu dia punya bahasa ni lah. Tapi yang mudahnya kalau huruf ketiga baris atas, maka huruf pertama akan baris bawah. Boleh kan? Dia memang tengok huruf yang ketiga je kan? Betul. Huruf ketiga sahaja. Untuk keempat-empat tadi tu, kita kira huruf yang ketiga tu baru kita boleh tahu bacaan dia atas ataupun bawah gitu. Macam ni. Mula-mula, terima kasih Puan Fiza. Dia macam ni je. Yang pertama kita tengok dia alif lam ke tidak. Kalau dia alif lam, automatik dia baris atas. Atas. Kalau dia tak ada alif lam macam ni kan, ihdina ni kan. So kita tengok baru kita tengok huruf yang ketiga. So kalau kat sini tadi saya ajarkan huruf ketiga ni kita kena kira betul-betul. Bermula dengan huruf hamzah wasal, lepas tu huruf yang kedua yang berbaris sukun dan huruf ketiga yang ada baris. Itulah huruf yang ketiga. So bila huruf ketiga ni baris bawah, maka huruf pertama akan baris bawah. Kita akan baca dia ihdina. Boleh? Syarat dia bila kita mulakan bacaan sahaja. Mula bacaan. Kalau kita berada di tengah-tengah, contohlah kita jumpa huruf lain lah. Kita ambil huruf waw. Contohlah kan, ada huruf waw kat depan. So dia tidak ada bunyi dah. Hamzah wasal ni dah saya sebut awal tadi. Sebelum ni tadi, hamzah wasal ada dua fungsi. Pertama untuk menyambung bacaan, yang kedua untuk memulakan bacaan. So kalau sambung dia tidak ada masalah. So kalau kita ambil contoh wa kat awal ni bertemu dengan contoh kita ambil huruf yang kedua kan. Dia akan jadi wahdina. Dia tidak akan jadi waihdina. Kita terus jadi wahdina. Boleh? Boleh. Tapi kalau dia tak ada wa, contoh wa ni hilang, hanya ada ini saja kita baca ihdina. Yang ni uktub, yang ni bawah iqra. Okey. Boleh? Boleh. Okay. Tadi Encik Arif okey ke? Okey. Boleh. Tadi ada lain nak tanya? Boleh. Dia tak adalah dia bukanlah nak dia tak rumit. Kita hanya perlu faham tengok huruf ketiga saja. Kenapa macam tu? Sebab bacaan dia begitulah. Mudah dia begitulah. Formula dia mudah. Kalau huruf ketiga baris atas, maka huruf pertama akan baris bawah. Okay. So itu asas dia lah. Right. Boleh. So ada ke nak tanya? Tak ada. Tak ada. Okey. So tu untuk ni. So saya akan terus masuk kepada okey. Boleh. Ada kena tanya setakat ni? Untuk hamzah wasal tadi? Tak ada. Okey. So kita terus masuk kepada alif lam. Okey. Nampak ke? Nampak. Nampak okey, jap.
Saya tak nampak. Ya, sorry. Okay. Alright. Yep. Okay. Okay. Nampak Yep. Okay, nampak? Hilang balik. Sorry. Kenapa jadi macam tu? Okay. So, alright. So, hari ni kita akan masuk kepada alif lam qamariyah. Alright. Alif lam qamariyah ni sebenarnya kita nak belajar cara membunyikan bunyi apa? Kat situ bunyi lam. Lam tu bunyi dia macam mana? Okay. So, itu kita nak tahulah. Okay. Boleh sekarang dengar suara saya? Okay. So, kita tengok dekat sini. Bacaan alif lam qamariyah. Ni ada huruf dia. Berapa huruf dia di sini? Ada berapa tu? 14. Ada 14 huruf. Huruf alif lam qamariyah ada 14. Nak kena hafal ke? Tak. Diam. Okey, tak dia sebenarnya tak perlu hafal. Kita hanya ingat dia punya ni lah. Kalau hafal tu terbaiklah. Okey. So kita hanya perlu tengok dia punya bentuk je lah. Okey. Dia berlaku, okey, alif lam qamariyah kalau nampak huraian di dekat bawah ni, kalau ada yang tak ada buku tak ada masalah. Dia hanya berlaku apabila alif lam bertemu dengan 14 huruf lah. So kita baca macam mana, kita akan menjelaskan bunyi lam. Okey. So kita tengok huruf dia. Yang pertama huruf apa tu dekat sini? Hamzah. Hamzah. Bunyi hamzah dekat mana? Dekat lidah ke, bibir ke, tekak? Halqum. Hamzah, keluar bunyi di mana? Dekat Kalau kita baca a. Tekak. Baca sukong. Kerongkong kan? Tekak. Samalah a. Okey. So, saya baca. Kalau tak dengar begitu Okey. Al-amwali. Boleh? Al-amwali. Dapat dengar? dengar. Okey, sama-sama kita baca. 1, 2, mula. Al-amwali. Okey, soalan dia di manakah hamzah itu terletak? Hamzah yang ni dekat mana dia terletak? 3. Selepas huruf lam. Inilah. So kita baca dia al-amwali. Boleh? Bunyinya akan jadi al. Bunyi lam itu akan menjadi jelas. Okey. So macam saya sebut tadi, kalau ada huruf awal, contoh huruf waw, kita baca dia akan jadi wal amwali. Boleh? Dapat? Boleh. Okey. Ada kena adanya setakat ni? Belum lagi. Belum ke? Okey, huruf apa ni? Huruf lam, dia alif lam dia tidak perlu tengok huruf ketiga lah. Terus je kalau nampak alif lam terus kita baca baris atas. Kalau dia mulalah. Okey. Kan dia banyak juga surah belakang juzuk 30 yang bermula dengan alif lam kan. Contohnya apa tu? Al-Qari'ah. Contohlah kan. Surah Fatihah pun sama juga, Alhamdulillah kan. Okey, so itu antara surah lah yang bermula dengan huruf alif lam. Ada juga yang bermula dengan ni lah, Wadduha kan. Wal as. So itu huruf-huruf yang bermula dengan takdir itulah. Okey. So huruf yang kedua sebelah dia huruf apa tu? Sebelah hamzah tu huruf Mim. sebelah. Kho. Kha. Okey, kha. Kha keluar dekat mana? Kerongkong kan. Kha ingat dah ada bunyi apa ni? Alif sikit kha So, kita baca, saya baca dulu. Al-khatafata. Okay, sekarang saya baca al-khatafata. Okay, sama-sama kita baca. 1, 2, mula. Al-khatafata. Bunyi kokolah tu pastikan ada. Sekali lagi saya baca. Al-khatafata. Dengar? Al-khatafata. To tu Okay, sama-sama kita baca. 1, 2, mula. Al-khatafata. Okey. Dekat manakah huruf kha? Kha dekat. Inilah awal tu kan. Boleh? So huruf ketiga. Betul? So bila kita baca tu kena hati-hati dengan dia punya inilah apa ni bentuk tulisan ni. Dia apa?
bertingkat apa istilah dia? dia berlapis lah. Okay, so kena hati-hati Okay. So, ada kena tanya? Belum Okay, huruf yang kedua, baris yang kedua ni, huruf pertama huruf apa ni? Ba. Dekat mana huruf ba keluar? Lidah ke lidah ke kerongkong ke bibir? Bibir kan, bibir kan. So, saya baca dulu. Al-biladi. Boleh? Al-biladi. Okay, sama-sama kita baca. 1, 2, mula. Al-biladi. Di manakah huruf ba selepas huruf lam? Okey. Dapat? Ada kena tanya? Belum Okey. Huruf yang kedua sebelah ni, huruf apa tu? Ain. Ain. Okey, saya baca. Al-ilmu. Boleh? Al-ilmu. Okay, sama-sama kita baca. 1, 2, mula. Ilmu. Okey, huruf ain dekat mana dia keluar? Dekat ke Rongkong. Okey. Betul. Alright. Ada nak tanya sekarang ni untuk 4 contoh yang pertama? tak ada. Tak ada Okey. Huruf yang ketiga, baris yang ketiga ni, huruf pertama ni, huruf apa? Jim. Jim. Dekat mana huruf jim ni keluar? Bibir. Jim. Jim dekat mana kalau kita baca aj? Kat mana dia akan bergerak? Lidah. Lidah. Lidah kan? Okey. So saya baca dahulu. Al-jibala. Boleh? Al-jibala. Okey, sama-sama kita baca. 1, 2, mula. Al-jibala. Okey. Huruf yang kedua sebelah ni huruf apa ni? Ghain. Ghain. Ada berapa? Dekat mana dia keluar? Rongkong. Rongkong. Okey, so kita baca, saya baca dulu. Al-ghaibi. Boleh? Al-ghaibi. Okay, sama-sama kita baca. 1, 2, mula. Bibir. Okey. Ada nak tanya? Belum Okey, huruf yang baris yang keempat ni, huruf pertama ni huruf apa? Ha. Okey, saya baca al-huta. Okay, sekali saya baca al-huta. Sama-sama kita baca. 1, 2, mula. Dekat mana dia keluar? Dekat kerongkong. Kerongkong. Okey. So, dah berapa huruf keluar di kerongkong ni? 5 dah kan? Hamzah, kha, ain, ghain dengan ha. Okey. So dah 5 huruf yang keluar di bahagian di kerongkong. Kerongkong halkum kita kan. Okey, huruf yang kedua untuk baris yang keempat, huruf apa ni? Fa. Fa. Dekat mana huruf fa keluar? Bibir. Bibir. Okey. Alright, so saya baca dulu. Al-Furqana. Okey, sekali saya baca Al-Furqana. Okey, sama-sama kita baca. 1, 2, mula. Al-Furqana. Okey, ada yang tanya? Tak ada Okey. Terus huruf yang pertama, huruf yang kelima, baris yang kelima, huruf pertama ni, huruf apa tu? Qaf. Qaf. Kat mana huruf qaf keluar? Lidah. Lidah. Okey. So saya baca Al-Qur'anu. Okey, Al-Qur'anu. Okay, sama-sama kita baca. 1, 2, mula. Al-Qur'anu. Okey. Huruf yang kedua, huruf apa tu? Wow. Wow. Huruf waw keluar di mana? Mulut. Mulut. Bibir kan? Okey. Alright. So, saya baca Al-walidaini. Okay, sekali lagi saya baca Al-walidaini. Okay, sama-sama kita baca. 1, 2, mula. Al-walidaini. Okay. Alright.
Huruf yang ke-6, baris yang kedua, pertama ni, huruf apa ni? Kaf. Kaf. Dekat mana huruf kaf kat sini? Sinilah. Kaf bila dia bersambung kan. Bentuk dia jadi macam ni. So saya baca dulu. Al-kalalati. Sekali saya baca al-kalalati. Okay, sama-sama kita baca. 1, 2, mula. Al-kalalati. Dekat mana huruf kaf ni keluar? Lidah. Lidah kan? Pangkal lidah. Okey. Huruf kedua sebelah dia huruf apa dah? Ha. Ha. Huruf ha dekat mana dia keluar? Dekat kerongkong. Kerongkong. Okey. So saya baca al-huda. Boleh? Al-huda. Okay, sama-sama kita baca. 1, 2, mula. Ada nak tanya? Belum Okey, yang ke-7, baris yang ke-7, kotak yang pertama ni, huruf apa? Mim. Mim. Dekat mana mim keluar? Hidung. Bibir. Hidung. Hidung betul juga. Di bibir. Okey, so saya baca dulu. Al-Madinati. Okay, sekali lagi saya baca Al-Madinati. Okay, sama-sama kita baca. 1, 2, mula. Al-Madinati. Okey. Huruf yang terakhir, huruf apa ni? Ya. Ya, huruf ya keluar di mana? Ya. Bibir, lidah. Lidah. I kan? Okey, so saya baca. Al-Yaqini. Okay, sekali lagi saya baca Al-Yaqini. Okay, sama-sama kita baca. 1, 2, mula. Al-Yaqini. Okey, ada ke nak tanya? Tiada. Tak ada. Okey, so apa yang kita boleh perasan daripada 14 huruf alif lam qamariyah ni? Kalau kita ingat huruf dekat bahagian lidah dulu, bahagian kerongkong dulu ada berapa? Makhraj huruf yang kita belajar ada berapa? Halqum ataupun kerongkong ada berapa? 6. Ada 6, betul. Bibir ada berapa? Huruf yang keluar di bahagian bibir ada berapa? 4. 4. Yang lain tu lidah lah. Berapa? Lidah? Lidah atau 18 kan? Ya. Okey, 18. So, kalau perasan 6 huruf di bahagian kerongkong dan 4 huruf di bahagian bibir semua ada di huruf alif lam qamariyah. Hamzah. Okey, huruf apa lagi? Kha, ha kan? And then ain, ghain. Okey, lepas tu huruf ha. Okey. So 6 huruf daripada kerongkong semuanya di bahagian alif lam qamariyah. Bibir pun sama. Apa tadi huruf di bibir? Ba. Lagi? Apa lagi huruf di bibir? Mim. Mim lagi? Lagi 2? Pa. Ha. Wow, satu lagi? Pa. Fa. So 4 huruf bibir pun di bahagian alif lam qamariyah. So hanya ada lagi tinggal 4 huruf sahaja di bahagian lidah. Okey. So sebenarnya kenapa macam tu? Sebab huruf-huruf di bahagian kerongkong dan bibir ini kalau disebut alif lam dia lebih jelas, sebenarnya lebih mudah untuk kita baca. Okey, so poin dekat sini saya nak bagi tahu iaitu huruf alif lam qamariyah ataupun tajwid ini sebenarnya bukan untuk menyusahkan kita tapi sebenarnya untuk memudahkan lagi kita untuk membaca Al-Quran. Okey. So ini antara contoh dia lah. Okey, so huruf dia kalau kita tengok kat sini 6 di bahagian kerongkong, bibir pula 4 di bahagian sinilah. Okey, ada lagi 4 sahajalah yang berbaki ni di bahagian lidah. Itu pun kalau kita perasan qaf dengan kaf dekat mana dia keluar? Qaf dengan kaf kat mana dia keluar? Dekat pangkal lidah kan? Okey. Jim dengan ya dekat mana dia keluar? Lidah. Lidah kan? Lidah dekat bahagian mana? Dia dekat bahagian tengah. Maksudnya bersebelahan dengan pangkal lidah lah. Maksudnya dia berjiran, qaf kaf dengan jim ya ni dia berjiran.
Okey. Satu je lagi huruf yang di bahagian kerongkong yang bahagian lidah tengah tak ada, iaitu huruf shin lah. Okey. Tapi yang lagi dua, jim dengan ya ada di sini. Okey, boleh? Tak apa, tak ingat tak apa. Ini just untuk kita punya ni lah. Kata apa? Sebenarnya kaedah penyusunan huruf tu pun sebenarnya kita nampak macam ni, tapi sebenarnya ulama tajwid tu dia susun tu betul-betul kata apa? Detail lah. Maksudnya terperinci dia punya susunan tu lah. Okey. Boleh. So, ada kena tanya? Tak ada Okey, so kita terus ke bahagian seterusnya. Suara saya setakat ni dengar Okey. So, simple je yang ini. Kita tengok kat pelajaran ketiga ni, yang ini contoh bacaan, tapi sebelum kita baca, yang dekat skrin ni cuba kira ada berapa hukum alif lam qamariyah. 4 muka surat, 4 baris ni mesti ada, cuma ada berapa dekat setiap tu lah. Setiap baris. Cuba dalam seminit je, tak payah lama. Nampak kan? Ya, kira ada berapa? Enam. Lain? Tak apa. Cari dulu yang ni. Ada jawapan lain sampai ada 6? Saya dapat 5. 5. Okey, lain? Ustaz nak keseluruhan ke atau satu baris ayat? 4 ni. Yang ada nombor 1, 2, 3, 4 ni. Oh, total semua ni ada berapa? Semua ada berapa? Oh, okey. Tadi Cik Arif kata 6. Cik Arif kata tadi ada 5. So yang lain lah. Kalau tak jumpa bagi tahu. Saya jumpa 6. 6 juga Okey. 6. Okey, tak apa. Ni yang dekat skrin saya bukan kat buku. Kalau kat buku dia semua kan. Yang ni kita tengok yang dekat skrin je. Okey, takut ada salah ni salah tengok. Okey, tak apa, kita tengok sama-sama. Yang tak bagi jawapan lagi tak ada masalah. Okey, so baris yang pertama ada berapa dekat sini? 2. Ada? 2. Yang pertama apa dia? Al-amwal. Al-amwal, lam bertemu dengan Hamzah kan? Yang kedua apa dia? Sama juga, lam bertemu dengan Hamzah. Boleh? Okey, ada nak tanya untuk yang pertama ni? Kalau saya laju bagi tahu Okey. Dapat? Okey. Dapat. So, baris yang kedua ada berapa situ? 2. Baris 2. yang kedua ada? 2. 2 ke 1? Alladzina. 1. Okey, baris kedua ada 1 sahaja iaitu huruf inilah. Okey. Okey, Kenapa al-ladzi ni bukan? Oh. Cik Rizal okey? Okey. Sebab kan lam dia sabdu. Kan lam biasa kan dia baris sukun. Dan dia bertemu dengan apa kalau tengok sini huruf zal ataupun lam, dua-dua bukan huruf alif lam qamariyah. Kan huruf alif lam qamariyah kita tengok tadi dekat mana? Kerongkong, bibir, and then dekat pangkal lidah dan tengah lidah. Lam dekat mana? Hujung lidah naik ke atas lah, al kan. Zal huruf dia dekat mana? Lidah dekat luar. Zal hujung lidah kan. Okey. So huruf lam al-lazi ni bukan. Maksudnya bukan alif lam qamariyah. Dapat? Dapat. Boleh Cik Aris ke? Okey. Okey, diam. Tadilah. Okey, so ada satu saja iaitu huruf dekat sinilah al-biladi. Boleh? Okey, ada kena tanya? Tak ada Tak ada. Ustaz. Baris yang ketiga ada berapa? 2. Iaitu apa dia? Inilah al-jibal. Jumpa? Okey, baris yang keempat ada berapa? 1. 1. Iaitu sinilah. Lam bertemu apa tu?
Ha. So semua ada 5. Okey. Boleh dapat? Salah biasa okey, tak ada masalah. Belajar. Banyak lagi kesalahan akan datang yang kita akan buat so relax je. Banyak lagi. Okey, kadang-kadang saja cek pasal kan. Maksudnya saja je bagi susah-susah sikit kan. Tapi tak ada masalah. Okey, so kita baca. Okey, saya terus. Okey. Tajuk nanti tajuk ni lah. Kita akan terus baca contoh-contoh yang ada. So kalau tak jelas boleh bagi tahu. Okey, dan kita fokus kepada apa yang kita dah belajar dan kita sedang belajar lah. Okey, so dekat sini nanti kalau dengar bunyi dengung ke bunyi yang tidak familiar, kita boleh ni dulu, simpan dulu. Okey, kita fokus yang kita nak dengar hari ni lah. Okey, nanti kita akan jumpa jugalah yang dengung dan tak dengung tu. So kita fokus hari ni iaitu alif lam qamariyah sahaja. Okey, so saya baca mungkin 3 kali. Okey, kalau tak clear saya akan baca 4 kali lah. Okey, so saya baca. Tajuk ni kita akan belajar cara membaca Quran. Okey, boleh? Kalau tak dengar beritahu Wa takasurun fil amwali wal auladi. Kita baca sampai habis Okey. Dengar ke tadi? Kalau tak dengar beritahu. Okey, sekali lagi saya baca. Wa takasurun fil amwali wal auladi. Okey, sekali lagi saya baca. Wa takasurun fil amwali wal auladi. Okey, sama-sama kita baca. Boleh ke? Dengar ke? Boleh ikut ke? Boleh. Boleh. Saya baca saya dapatlah, takut yang baru pertama kali dengar macam tak berapa familiar kan. Okey, kalau tak dengar saya boleh baca sekali lagi. Boleh ke? Boleh. Tak payah ulang Okey. So kita cuba baca sama-sama. Fokus dua ni yang bacaan alif lam qamariyah ni. Okay, sama-sama. 1, 2, mula. Wa Takasurun fil amwali wal auladi. Okey. Tadilah 2 kita jumpa Okey, yang kedua saya baca 3 kali lagi. Okey. Alladzina taghaw fil biladi. Okay, sekali lagi saya baca. Alladzina taghaw fil biladi. Okey, sekali lagi saya baca. Alladzina taghaw fil biladi. Okey, sama-sama kita baca. Okey, 1. Boleh ke? Dapat? Boleh. Okey, sama-sama kita baca. 1, 2, mula. Alladzina taghaw fil Biladi. Okey, ada kena tanya? Belum Okey. Baris yang ketiga. Wa tanhitunal jibala buyutan. Okey, sekali saya baca. Wa tanhitunal jibala buyutan. Okey, sekali lagi saya baca. Wa tanhitunal jibala buyutan. Okey, dapat? Baik. Dapat Okey, kita cuba baca sama-sama. 1, 2, mula. wa Okey. Baris yang keempat. Fa inni nasitul huta. Ya, sekali lagi saya baca. Fa inni nasitul huta. Ya, sekali lagi saya baca. Fa inni nasitul huta. Dapat? Baik. Okey, sekali lagi sama-sama kita baca. 1, 2, mula. Okey. Ada nak tanya? Tak ada, boleh? Okey, so kita terus. Alright. Dekat sini, cuba cari dalam seminit juga macam tadi, ada berapa alif lam qamariyah. Cuba cari 1, 2,
3, 4, 5, 6. Dah? Dah. Berapa? 6. 6. Lain? Kak Aris ada? Kak Fiza ada? Nak Ada kan? 5 lah pula. Dah 5 pula. 5. 5 Okey, 5 atau 6 lah. Okey, 2 jawapan je. Adakah jawapan saya pada 5 dan 6? Ada. 5 Okey. Okey, kita tengok sama-sama. Okey, so baris yang pertama ada berapa? Baris yang kelima ni ada berapa? 1. 1. Ada 1 lah. Okey. Al-khatafata. Boleh? Okey. Yang kedua, baris yang keenam ni ada berapa? 1. Ada 1 lah. 1. Al-ilmu. Okey, boleh? So, Boleh. baris yang ketiga ada berapa tu? 1. 1. Iaitu sinilah. Alal ghaibi. Okey. Baris yang ke-8 tu, baris yang ke-4 kat sini ada berapa? 1. 1. 1. Okey. Baris yang terakhir ada? 2. Baris yang terakhir ni ada berapa? Wa iza quri'al Qur'anu. Ada berapa ni? 1. Ada 1. Al-Qur'anu. Yang fastami'u ni bukan. Kenapa dia bukan? Ada dalam. Okey. Dia tidak ada lam. Okey, dia tidak ada lam. Okey, so kena hati-hati maksud saya hati-hati tu sebab kadang kita baca laju tak ada masalah. Takut laju dan panjang. Bila panjang kadang-kadang kita hilang fokus. Okey. Takut kita tersalah baca lah sebab tersalah nampak. Okey, setakat ni itulah pengalaman saya. Kenapa salah baca? Sebab baca tu terlalu panjang. Dah sesak nafas dan ni kan dia tak boleh nak fokus. So baca tu yang kita boleh fokus lah. Okey, so tak ada masalah. Okey. Ada kena tanya setakat ni untuk 5 contoh ni? Belum. Belum Okey, so kita baca sama-sama. Okey, saya baca dulu baris yang kelima ni. Illa man khatifal khatafata. Okey, sekali lagi saya baca. Illa man khatifal khatafata. Okey, sekali lagi saya baca. Illa man khatifal khatafata. Dapat? Okey, kita cuba baca sama-sama. 1, 2, mula. Illa Okey. Baris yang ke-6 ni, yang kedua kat sini, saya baca dulu. Qul innamal ilmu indallahi. Okey, sekali lagi saya baca. Qul innamal ilmu indallahi. Okey, sekali lagi saya baca. Qul innamal ilmu indallahi. Okey, boleh? Kita cuba baca sama-sama. 1, 2, mula. innamal ilmu indallahi. Allahi. Okey, ada kena tanya? Belum lagi. Dengung dan sebagainya tu nanti kita bincang next ni So kita fokus kepada alif lam dahulu. Okey, yang ketiga ataupun yang ketujuh kat sini. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidhaninin. Okey, sekali lagi saya baca. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidhaninin. Okey, sekali lagi saya baca. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidhaninin. Okey, sama-sama kita baca. 1, 2, mula. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin. Toni. Okey, ada kena tanya? Tak ada Okey, baris yang ke seterusnya. Tabarakalladzi nazzalal furqana. Okey, sekali saya baca. Tabarakalladzi nazzalal furqana. Okey, sekali lagi saya baca. Tabarakalladzi nazzalal furqana. Okey.
Dapat? Baik. Okay. Sama-sama kita baca. 1, 2, mula. Tabarakalladzi nazzalal Furqana. Okay. Barisan terakhir. Wa iza quri'al Qur'anu fastami'u lahu. Okay, sekali lagi saya baca. Wa iza quri'al Qur'anu fastami'u lahu. Okay, sekali lagi saya baca. Wa iza quri'al Qur'anu fastami'u lahu. Dapat ke? Dapat. Quri'a ni dapat huruf ya ni hamzah atas dia maksudnya hamzah lah. Quri'a. Okey, boleh? Boleh. Okey. Kita cuba baca sama-sama. Okey, 1, 2, mula. Wa idza quri'al-Qur'anu fastami'u lahu. Lahu. Okey, ada kena tanya? Tiada. Ya, Boleh? dah. Boleh, clear. Okey. Alright. So ni nanti kita akan buat next class iaitu pencarian hukum. Itu saya sebut sebelum ni. Quran tu kalau dapat tu lebih baiklah. Tapi kalau siapa tak ada Quran nanti boleh maklum. Nanti kita cuba ni lah mana yang saya boleh bantu. Tu kalau boleh cari dulu. Maksudnya kenapa cari tu sebab saya boleh cari tapi makan masa lah kalau yang betul-betul tak jumpa. Okay. Tapi kalau dah jumpa guna je. Okay. Ini contoh Quran yang plain. Kosong. Okay, dia kosong. Dia bersih lah, warna dia semua sama. Okay, ini contoh Quran yang bersih lah. Ini sesuai lah untuk saya. Okay, cari kat sini memang memang ni lah. Okay, tapi kalau dah ada Quran masing-masing boleh tengok dia punya ni lah. Dia punya apa ni? Dia punya color, dia punya apa ni, susunan dia kan. Okay, dia akan jadi lebih clear lah. Right. So ni nanti kita akan masuk, maksudnya nanti bila hukum alif lam, qamariyah, alif lam samsiah, nun dan seterusnya kita akan banyak macam ni lah keluarkan hukum lah. Okay, supaya kita cari tu dan kita faham lah benda tu dalam Quran. Okay, boleh? So ada kena tanya? Hari Adakah ni kita akan menggunakan di kelas akan datang? Maksud saya minggu depan ke macam mana Ustaz? macam mana tadi, Kak? Yang apa tu? Quran. Sebab Quran. pencarian masih belum Jaya. Belum jaya. Lama tu. pencarian belum berjaya lagi. Hari tu yang saya message Ustaz time tu tengah free. Sekarang ni belum ada masa free lagi nak pergi cari. Tak apa. Sebab macam ni kalau nak kumpul boleh tapi kita akan ni lah, maksudnya akan direct seminggu lah. Okay, tapi tak apa. Sebab size tu sebenarnya, maksud saya kalau boleh kita beli Quran tu biar puas hati dengan size tu lah, sebab kita nak guna lama. Kan dia bukan nak guna hari tu je, kita akan guna lama. Kalau beli tak guna pun rugilah. Okay, walaupun Quran kan, walaupun tak ada masalah. Tapi kalau boleh yang betul-betul kita nak gunalah dan sesuai dengan kita punya mata. Takut beli kecil tapi jelah dia tak jadilah. Tapi kalau rasa untuk kelas je, bawa pergi kelas lebih mudah pun tak ada masalah. Kat rumah beli Quran lain kan yang lebih besar untuk kita baca. So macam itulah. Okey. So ini contoh dia punya pergerakan, dia punya pembelajaran tu akan jadi macam itulah, alif lam samsiah dan sebagainya lah. Okey. Boleh. Sekarang ada kena tanya? Berapa orang kita? 11. Okey, so untuk minggu hadapan nanti mungkin siapa ni Puan Nadia, Cik Arif Naim nanti mungkin boleh ni note. Untuk kelas setakat ni Puan Veda saya tak ada. Okey, so untuk kelas kita akan buat 2 kelas yang berasingan, satu di center, satu lagi dekat online lah. Berasingan ni maksud saya yang center tu kita, maksudnya center contoh nanti saya akan ajar baliklah alif lam qamariyah kat situ. So ada yang tak datang hari ni kan. Macam apa Cik Azhar adalah beberapa orang yang tak datang. Okay, so tapi yang online ni kita akan continue daripada yang ada ni lah. So nanti alif lam samsiah. So maksudnya siapa yang join dua-dua dia akan jumpa dua-dua lah. Okay, so cuma susunan dia setakat ni saya rasa lah minggu depan kita akan mulai Selasa untuk kelas saya dan nanti untuk kelas Ustaz Syuib kita akan mula juga hari Rabu. Tapi saya nak tengok dulu keadaan macam mana, berapa orang yang hadir. Kalau tak ramai mungkin akan combine lah dengan kelas hari Selasa.
Okay, setakat ni susunan kami dekat center boleh muat sampai 14 tu minimum lah. Maksudnya kalau ada yang family boleh duduk bersebelahan lah. So mungkin akan jadi lebih ramai lah. Okay, sebab center tu meja dia bukan meja dia panjang lah. Okay, susunan. Dan nanti untuk kat center siapa yang hadir, 2 dos saya sebut tu. So yang tak ada 2 dos kita jumpa kat sini lah online buat sementara waktu. Okay. Nanti kita jumpa jugalah kat kelas mungkin bulan hadapan, bulan 11. Okay. And then sebelum masuk tu scan QR and then second dose tu untuk first time tak ada masalah. Tunjuk je. Dan sepanjang kelas kita akan pakai mask lah. Saya sendiri pun kita akan pakai mask sama-sama lah. Okay. Just untuk kata apa precautions lah, untuk berhati-hati lah untuk kelas kita. Dan itu je lah. Cuma siapa yang nak datang dekat center, kalau dia tulis dekat online nanti contoh siapa Cik Syed kan, dengan Puan Hafizah kan. Nanti kalau nanti just in bracket je nak masuk bulan 11. So nanti kita akan note lah kat situ. Cik Arif pun sama kan. So nanti in bracket kita akan ready bulan 11 tu. Tapi mungkin kalau dah boleh rentas negeri tu mungkin kita akan lebih ni lah. Lebih longgar sikit lah kedudukan kelas kan. Tapi kita tak ramai pun, 12-13 orang ni tak ramai. Buatlah center tu untuk kelas yang besar tu. Okay. So itu untuk kelas lah. So minggu hadapan, Selasa kita akan jumpai Selasa, hari Rabu kita akan jumpai Rabu lah. Cuma untuk kelas online mungkin saya akan tukar hari Khamis sebab hari Rabu tu saya akan ke kelas Structure Unit lah. Okay. So nanti next week tu baru kita next week tu baru kita akan terus dengan kelas online dan kelas apa ni? Kelas di center tu secara berasingan. Tapi majlis penutup ni kita jumpa balik lah. Boleh? Kak Fiza kan. So nanti mana-mana yang join kelas online dan kelas di center, hujung nanti kita akan jumpa balik untuk penyampaian sijil lah. Mungkin hujung tahun ni ataupun selewat-lewatnya awal tahun depan lah, bulan 1 kalau tak ada apa-apa. Kes 3 bulan cukup kot untuk bulan 10, 11, 12, 3 bulan ni cukup kot untuk habiskan silibus tajwid. Okay, boleh. Ada kena tanya untuk kelas? Ustaz, hari tu saya letak nama untuk attend kat center. Kalau saya join online dahulu boleh Ustaz? Boleh. Online ni semua boleh join. Kita tak ada ruang yang terhad. Kita sangat besar. Satu seorang pun boleh muat. Cuma saya concern untuk buku. Siapa ni? Puan Noliza dengan suami tak dapat lagi kan? So nanti saya akan bagi. Dan siapa lagi yang tak dapat buku tu boleh maklum. Mungkin Sabtu ni boleh ambil lah paling awal. Kalau tak Selasa depan lah. Sabtu ni kita ada kelas kat center. Dah mulalah untuk kelas Sabtu. Okay, boleh? Online ni tak ada masalah. Semua boleh join. Cuma saya punya kerisauan yang datang kat center lah. Maksudnya kita nak cuba tahu apa orang supaya kita boleh susun lah kerusi tu. Kalau ramai kita letak kat kelas yang ramai. Kalau sikit kita letak kat kelas yang sikit. Itu je lah. Okay, boleh? Okay. So siapa yang tak tulis nama tulis je lagi tulis je kat situ supaya sebelum mula kelas minggu depan lah, supaya saya boleh bajet kelas untuk susunan kerusi tu. Okay, tak ada apa pun. Bukan tak nak bagi datang, cuma nak susun je. Okay, susun tu je. Jangan salah faham pula. Okay, bukan tak nak bagi datang, nak susun je. Okay, boleh? Ada lain nak tanya? Ustaz, yuran? Okay, yuran tu okay. Untuk yuran sama macam sebelum ni, maksudnya yuran sebulan 100 and then kalau dia nak bayar habis 250, saya rasa limit dia mungkin sampai hujung bulan ni lah. Okay, so siapa yang nak bayar 100 tambah je lagi 150. Siapa yang nak bayar penuh, tak apa bayar 200, hujung bulan ni lagi 150. Macam tu je lah. Kalau nak bayar habis. Kalau tak bayar je sebulan macam biasa 100 pun tak ada masalah. Okay. Alright. Ada lain nak tanya saya sebab online ni saya tak reti nak ni sebab fizikal tu lebih ni, tapi tak ada masalah. Yuran tu macam tu lah. Maksud saya kita sebenarnya akan mula kira yuran tu dekat minggu depan. 12 tu. Tapi tak ada masalah. Yang online pun kita akan ni lah. Just bagi receipt je lah dekat admin ataupun kat nombor saya. Admin ni yang message kelas tu lah setiap hari tu. Setiap hari kelas tu. Okay, duduk boleh. Jangan, bukan tak boleh email, takut tak terbaca. So email tu Ustaz Aizat yang ni. Ustaz Aizat punya email, takut dia dua terlepas. Okay, boleh. Ada lain nak tanya? So untuk kelas online semua maksudnya nanti saya akan, cuma kelas kita nanti saya akan buat 2 grup. Maksudnya grup yang tajwid ni mungkin saya akan combine. So grup yang lama tu saya akan bubarkan sebab ada yang dah tak join. So yang tak join tu mungkin orang akan tukar ke kelas tamhid balik lah. Okay, so yang kita mungkin saya akan buat grup yang baru. So kat grup tu saya akan combine online dengan fizikal lah.
So nanti untuk sementara waktu online ni tak ada masalah, semua join. Just kelas kat fizikal lah, nanti kita akan ni lah, kita akan susun lah. Okay. So cuma nanti saya takut terlepas, nanti saya akan bagi tahu semula lah. Ingatkan saya untuk grup tu. Minggu depan kot dalam kelas hari Selasa nanti saya akan briefing lah sebab ada yang tak datang kan. Okay, untuk malam ni. Okay, ada lagi lain nak tanya? Tak ada. Tak ada eh? Tak ada eh? Cik Rizwan okay. Cik Aris okay? Okay. Okay, so lain tak ada eh? Intan okay? Right. Okay. Cik Nadia, Puan Nadia okey? Ni eh. Okey. So tak ada. So macam tu untuk minggu depan saja kelas online hari Khamis setakat ni sebab hari Rabu tu saya nak pergi kelas Syuib. Tak dapatlah nak buat 2 kelas masa. Takut mula lambat. Mungkin tapi kalau saya boleh buat juga hari Rabu saya bagi tahulah. Mungkin kelas Syuib saya jumpa lepas lah. Kalau kelas kat center kita daripada pukul 8.30 sampai pukul 10 waktu dia lah. 8.30, 8.30, 8.40 baru sampai kan. Kan? Lepas tu sekarang tengah kelas break kejap kan. Maksudnya dia punya pergerakan tu ni lah. Kalau online buka laptop, buka handset terus mula, 9.30 tu terus off kan. Dia cepat sikit lah. Okay, tapi kalau fizikal dia ni sikit lah kata apa, banyak corner dia lah. Okay, so 1.5 jam tu lebih ni lah kalau kat center. So mungkin nanti kelas kita kalau jadi hari Rabu tu saya bagi tahu mungkin mula lewat sikit kot, 8.40 ke 8.35 ke, tapi saya daripada center lah. Okay, so habis kelas tu baru saya masuk kelas kot untuk susunan kelas lah. Okay, boleh? Ada lain lagi nak tanya? Quran cubalah kalau tak ada tak apa. Minggu depan kita bincang mana yang saya nak saya carikan pun boleh. Tapi kalau dapat saiz tu lebih baik. Sebab kat center tu Quran dia tak update lah Maksudnya dah 4 bulan 5 bulan PKP ni saya rasa Quran pun dah berubah sikit lah. Ada yang baru lah, ada kemas kini. Okay. So nanti saya tengok balik lah. Okay. So lain ada nak tanya? Tak ada? Okay. Tak ada. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wahdina wa wafiqna ilal haqqi wa ila siratal mustaqim bi barakatil Qur'anil azim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu anna al-laili wa atrafan nahar wa ja'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Ya Allah ya Tuhan kami, terimalah doa dan amalan kami, sesungguhnya Engkau lah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui, dan terimalah taubat kami, sesungguhnya Engkau lah yang Maha menerima taubat lagi Maha penyayang. Tunjukkanlah dan bimbinglah kami kepada kebenaran, kepada jalan yang lurus dengan berkat Al-Quran. Ya Allah kasihanilah kami dengan berkat Al-Quran, jadikanlah Al-Quran sebagai pimpinan cahaya petunjuk dan rahmat untuk kami. Ya Allah ingatkanlah kami apa yang kami tidak tahu dari Al-Quran, ajarkanlah kami apa yang kami tidak tahu tentang isi Al-Quran, dan kurniakanlah kami upaya untuk membacanya pada waktu-waktu malam dan siang, dan jadikanlah Al-Quran sebagai hujah untuk kami wahai Tuhan sekalian. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Okay, terima kasih semua. InsyaAllah kita jumpa minggu hadapan yang sambung kelas di sana.